Berminat membeli TV box? Di sini aku ingin share sedikit tips untuk membeli TV box supaya korang tidak tersalah pilih dalam memilih sebarang TV box yang aku display ni ataupun TV box yang korang inginkan yang berada di Shopee ataupun di mana-mana sahaja. Okey, pertama sekali korang kena tengok niat korang kepada beli TV box itu, sama ada korang daripada orang-orang extra, potong extra, pindah kepada TV box dan korang expect dalam TV box tersebut korang akan dapat live channel atau tidak. Sekiranya korang berfikiran seperti itu, maka benda ini akan merumitkan keadaan kerana segala yang masuk daripada extra tu kepada TV box sekarang ni iaitu menjadikan sebagai illegal streaming. Itu benda tu menyukarkan lagi untuk aku bagi tahu tips-tips yang berikutnya, kerana korang sudah sekatkan minda korang, mindset korang bila ada TV box korang ada lifetime live channel. Itu merupakan satu kesalahan yang besar, kerana korang kena ingat TV box konsep dia ialah untuk mendapatkan legal streaming apps, iaitu tentang buka kepada YouTube, buka kepada View, Ichi, Netflix, segala apps legal yang korang boleh layan di dalam TV box tersebut. Tapi korang juga boleh mendapatkan live channel ataupun kepada bola itu seperti penggunaan Mola TV, Suka TV yang daripada Astro sendiri, apps Astro yang korang boleh buka, Suka TV, seterusnya kepada RTM Click dan beberapa apps yang lain. Tetapi untuk buka seperti ini aku bagi tahu terus kepada Astro Prima, Astro Ria dan segala benda-benda macam daripada Astro itu sendiri merupakan sesuatu yang illegal untuk korang langgan ataupun buka. Lagi-lagi bila korang ditawarkan kepada lifetime live channel, pastikan benda tu korang perlu elak, kerana nanti korang diberikan TV box yang kemungkinan besar penggunaan dia macam dia punya period of time tu akan jadi seperti 4 bulan, 5 bulan, seterusnya dia akan merosakkan korang punya TV box juga, kerana dia akan ada masalah not responding dan segala-gala macam yang akan berlaku serta buffering, lagging dan seterusnya. Korang salahkan TV box ataupun seller itu kerana memberikan TV box yang pandai lagging, sedangkan benda tu berlaku disebabkan server yang dikontrol oleh TV box tersebut. Jadi tips kedua itu, korang kena tengok korang punya budget. Sekiranya korang ada budget 100 lebih, korang cari TV box yang berharga 100 lebih begitu. Sekiranya korang ada budget dalam 300, korang boleh cari TV box yang bersekitar dalam 300-200 begitu. Kalau ada budget lebih kepada RM1000 boleh kepada Nvidia Shield. Kerana kalau aku bagi tahu segala TV box ini memang semuanya orang akan pening kepala macam mana untuk pilih TV box yang the best. Kalau diikutkan aku macam ke semua ini semuanya sama sahaja. Branding yang membuatkan dia berbeza-beza serta penggunaan GPU tersebut. So, ya semuanya bergantung kepada budget korang. Sebagai contohnya, kalau korang ada budget dalam 200, at least RM200 untuk mendapatkan TV box certified by Google, yang boleh korang layan 4K Netflix ataupun 1080p Netflix pun sudah memadai. Tapi yang bahagian sini pula, dia menggunakan mobile Netflix. Mobile Netflix ni di mana korang tidak boleh melayan korang punya Netflix hanya menggunakan controller ini saja, tetapi korang perlu menggunakan mouse untuk kontrol kepada korang punya TV box ataupun Netflix. Maksudnya macam penggunaan tab begini, inilah dinamakan sebagai mobile Netflix yang korang perlu touch dan scroll down, scroll up. Itu yang akan ramai mempunyai masalah dalam penggunaan Netflix. Yang seterusnya iaitu tentang TV box mana satu yang korang perlukan. Sama ada korang perlukan menggunakan pendrive untuk cucuk korang punya pendrive untuk tengok movie ke dalam korang punya TV box, ataupun korang memang layan 100% melalui korang punya TV box saja. Di sini aku ingin bagi tahu, untuk melayan 100% kepada TV box, korang boleh beli di antara Realme Google TV Stick 4K, Xiaomi TV Stick 4K ataupun TV Stream 4K, ataupun kepada Google Chromecast TV OS itu, ataupun On TV juga. Tetapi mostly recommended, aku suggest untuk korang angkat kepada jenis Google TV OS, yang ini merupakan yang paling the best lah. Dengan harga RM200 lebih, rasanya 180 begitu, korang boleh dapat Realme 4K Smart Google TV Stick. Walaupun dia punya OS development ataupun Realme development ni masih lagi dalam fasa untuk dorang
mencuba nasib dalam dunia TV box, tetapi bagi aku macam memadai lah. Tapi kalau korang sudah biasa dengan standard Android TV, korang boleh beli kepada this product, iaitu Xiaomi TV Stick 4K yang berharga RM200 lebih juga kalau korang jenis yang prefer kepada penggunaan Android TV yang ditunjukkan di sini. Dan antara the best controller yang korang boleh dapatkan iaitu daripada TiVo Stream 4K. Cumanya sekarang ni penggunaan TiVo Stream 4K ni semakin menurun juga, tetapi pada penggunaan yang aku boleh bagi tahu, kedua-dua T-Box ini merupakan T-Box yang paling laku di Malaysia. Ini maksud aku di Malaysia yang paling banyak orang beli kerana penjualannya memang paling banyak di Malaysia di antara Xiaomi TV Stick 4K ataupun Mi Box S ini. Tapi untuk mendapatkan Nvidia Shield ni memang agak keras lah, walaupun macam dia punya production, dia punya segala macam yang ada dalam TV box ini memang superb, memang terbaik. Cumanya harganya keras lah, dalam 1000 lebih begitu. So, itu saja tips pendek yang aku ingin berikan kepada korang. Sekiranya korang ada sebarang soalan, korang boleh ajukan di bawah. Tapi daripada segi ROM tersebut, macam 16GB of ROM, 64GB of ROM, bagi aku macam korang tidak perlukan pun space yang banyak. Melainkan kalau korang melayan game di dalamnya, memang korang perlukan space. Tapi untuk dapatkan space tu senang saja, korang just perlukan pendrive ataupun SSD untuk lekatkan kepada korang punya T-Box, jenis-jenis yang boleh masuk kepada USB port. Kalau tidak, korang just menggunakan this one, jenis stick yang korang boleh layan terus kepadanya ataupun download apps bermacam-macam lagi untuk tengok kepada korang punya streaming. Yang ini aku kurang recommended. Sekiranya korang ingin juga mendapatkan macam jenis-jenis live channel, itu merupakan apa yang aku boleh cakap, buy at your own risk. Sekiranya korang beli, jangan korang persoalkan pula kenapa korang punya T-Box masalah, kenapa korang punya server lagging, live channel lagging. Itu semuanya sudah aku bagi tahu dari awal lagi. Kalau korang beli, korang perlu tanggung sendiri. Itu semuanya seller sendiri pun susah untuk tanggung benda tu. Melainkan kalau box itu sendiri ataupun chipset dia masalah, barulah korang boleh tukar kepada one-to-one exchange warranty. Kalau tidak, masalah-masalah yang lain seperti not responding ke, server lagging ke apa semua tu, itu menjadi masalah korang kerana beli kepada T-Box yang tidak recommended oleh ramai orang juga. So itu daripada aku. Thank you much for watching. Jumpa lagi next time.